Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pagi ini bersama-sama dengan Cikgu Norsi. Kita belajar sejarah. Okey, murid-murid semua sudah bersedia untuk kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, murid-murid, kita akan belajar tentang warisan negara kita. Unit pertama, Institusi Raja Payung Negara. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid boleh membandingkan kedudukan serta peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. Murid-murid juga boleh menghuraikan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Manakala objektif kewarganegaraan yang akan kita capai ialah menghuraikan kepentingan mempertahankan kedaulatan institusi raja. Malaysia adalah antara negara yang mengekalkan warisan institusi raja. Sejak zaman Kerajaan Melayu awal, institusi raja menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita. Institusi raja mengalami beberapa fasa perubahan dari masa ke masa. Perubahan institusi raja bermula dari zaman Kerajaan Melayu Melaka, seterusnya pada zaman penjajahan British, seterusnya pada zaman pendudukan Jepun dan selepas merdeka sehingga kini. Institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Pada zaman ini, Raja atau Sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Raja atau Sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan. Raja atau Sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Seterusnya, institusi raja pada zaman penjajahan British. Pada zaman penjajahan British, raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Apakah itu kuasa mutlak? Kuasa mutlak adalah kuasa penuh atau tidak terbatas. Raja atau Sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Seterusnya, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Pada ketika ini, raja atau sultan dikekalkan juga sebagai ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja atau sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Gubernur Jepun mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu. Institusi raja selepas merdeka sehingga kini. Selepas merdeka, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan di Malaysia. Kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Majlis Eksekutif adalah organisasi yang menjalankan tugas pentadbiran. Institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas itu. 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir. Pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Jemaah Menteri adalah badan yang dianggotai oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinet. Pemerintahan beraja merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia. Raja menjadi tunggak utama dalam sistem pemerintahan beraja. Kini,
terdapat 43 buah negara di dunia termasuk Malaysia yang masih mengamalkan institusi raja. Ini adalah contoh beberapa negara yang masih mengamalkan sistem institusi raja, iaitu Malaysia, Thailand, Maghribi, United Kingdom dan juga Denmark. Institusi raja menjadi lambang perpaduan dan kemakmuran negara. Oleh itu, rakyat seharusnya memberikan taat setia sepenuhnya demi mempertahankan kedaulatan institusi raja. Okey, murid-murid, kita telah pun belajar mengenai perubahan-perubahan pada institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal, pada zaman penjajahan British, pada masa pendudukan Jepun dan selepas merdeka sehingga kini. Okey, murid-murid, sebagai rakyat, kita seharusnya mempertahankan kedaulatan institusi raja tanpa berbelah bahagi. Kedaulatan institusi raja menjamin kemakmuran dan keamanan negara. Okey, murid-murid, selamat belajar dan selamat maju jaya. Sentiasa membaca buku untuk menambah ilmu pengetahuan. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.